Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat pelajar-pelajar yang cikgu kasihi sekalian. Apa khabar? Cikgu harap pelajar berada dalam keadaan sihat sejahtera. Bersama Cikgu Hamdan, pada hari ini kita akan menelusuri bab 5 Sejarah KSSM tingkatan 3 yang bertajuk Pentadbiran British di Sarawak dan Sabah. Sebelum meneruskan pembelajaran, ada baiknya diperhatikan pada sebelah kanan bawah. Menunjukkan pada bab ini terdapat 4 perincian untuk dikuasai oleh pelajar pada sejarah Sarawak dan Sabah pada era penjajahan kuasa barat, iaitu British. Pada kesempatan yang lalu, kita sudah belajar sepintas lalu berkenaan dengan Sarawak dan Sabah, terutama sekali pada tingkatan 2 yang kita teliti aspek pentadbiran, aspek ekonomi dan juga sosio-budaya yang menjadi amalan penduduk serta kerajaan dan ketua-ketua, baik ketua bebas ataupun ketua kesukuan yang terdapat di Sarawak dan Sabah. Sebelum kita meneruskan pembelajaran, ada baiknya kita tengok seperti biasa kandungan di SKP ataupun Dokumen Standard Penilaian dan Pentaksiran. Pada bab 5 ini kita belajar iaitu pada tajuk 7 Campur tangan dan penjajahan kuasa barat di bawah tema kedatangan kuasa asing. Apa yang menarik perhatian dekat sini pada cikgu, pelajar perlu perhatikan di sebelah kanan iaitu standard prestasi yang melibatkan perincian tahap penguasaan dan juga tafsiran. Di sini, keaktifan pelajar di dalam kelas akan dinilai oleh cikgu ataupun oleh guru-guru untuk pemberian markah pentaksiran bilik darjah. Kalau markahnya 1, pelajar boleh memerihalkan pentadbiran barat di Sarawak dan Sabah, manakala untuk tahap penguasaan 6, pelajar mampu menjana idea bagi mewujudkan sistem pentadbiran yang berdaya saing di masa hadapan. Moga ini menjadi panduan kepada pelajar untuk lebih aktif bagi mendapatkan markah yang lebih baik hasil daripada penilaian guru untuk pentaksiran bilik darjah. Sebelum kita meneruskan kepada isi pelajaran, ada baiknya kita tengok dahulu objektif pembelajaran yang akan pelajar capai ataupun cuba perolehi dalam pembelajaran di bab ini. Pertama, memahami kronologi perluasan kuasa oleh dinasti Brooke di Sarawak dan SBUB ataupun Syarikat Borneo Utara British di Sabah. Kedua, meneroka bukti kemakmuran Sarawak dan Sabah sebelum kedatangan Barat, membuat imajinasi perluasan kuasa barat di Sarawak dan Sabah, membuat interpretasi perluasan kuasa barat di Sarawak dan Sabah, serta membuat rasionalisasi perubahan pentadbiran di Sarawak dan Sabah. Manakala hasil pembelajaran pula, pelajar perlu mendapat pertama, menyatakan latar belakang pemerintahan tempatan di Sarawak dan Sabah. Ini kita sudah tinjau di tingkatan 2, iaitu pemerintahan kesultanan, pemerintahan kesukuan, pemerintahan ketua bebas
Manakala di Sarawak di Sabah ada satu lagi, iaitu di bawah Kesultanan Sulu. Yang kedua, menerangkan perluasan kuasa dinasti Brooke di Sarawak. Ketiga, menghuraikan perluasan kuasa SBUB di Sabah. Dan yang terakhir, merumuskan pentadbiran barat di Sarawak dan Sabah. Sekarang kita tinjau pula elemen kewarganegaraan dan nilai sivik. Pertama, pelajar dapat menerangkan sikap kesediaan menerima perubahan yang membawa kebaikan. Pelajar mampu menjelaskan kepentingan sikap berwaspada terhadap anasir luar. Ketiga, menjelaskan kepentingan kewibawaan pemimpin dalam pembangunan negara. Dan yang terakhir, menilai keberkesanan pentadbiran yang sistematik untuk kemajuan negara. Sekarang kita tinjau pula aspek pembelajaran, iaitu kini pada bab 5 pentadbiran barat di Sarawak dan Sabah. Slide ini ataupun paparan ini kita sudah lihat semasa penerangan cikgu berikan untuk taklimat sukatan mata pelajaran. Lalu cikgu tak mahu menguraikan dengan lebih panjang kerana pelajar sudah sedia maklum. Paparan ini juga menunjukkan sukatan pembelajaran yang akan kita lihat pada bab 5, dan ini juga telah cikgu terangkan di dalam taklimat sukatan mata pelajaran untuk tingkatan 3. Lalu cikgu harap pelajar tinjau sekejap untuk mengingatkan kembali bagi memudahkan pembelajaran kali ini. Sekarang kita mula belajar isi pelajaran pada bab 5, iaitu perincian yang pertama, latar belakang pemerintahan tempatan di Sarawak dan Sabah. Pada perincian yang pertama ini, kita tengok ada beberapa perkara yang perlu diberi perhatian. Okey, pertama kita tengok sistem kesukuan. Sistem kesukuan ini merupakan amalan yang sebati dengan masyarakat Sarawak dan Sabah, dan sekarang kita tengok dahulu berkenaan masyarakat Sarawak. Masyarakat yang mengamalkan sistem kesukuan di Sarawak ialah Iban, Bidayuh, Kenyah, Kelabit dan Kayan. Mereka menekankan kepatuhan kepada adat. Ketua Masyarakat Melanau dikenali sebagai Menteri. Ketua Masyarakat Kenyah dikenali sebagai Peran Lepo. Ketua Masyarakat Kayan dikenali sebagai Kelunan Maren. Manakala pemimpin utama masyarakat Iban dipanggil tuai rumah. Ini kita dah jumpa semasa di tingkatan 2. Cikgu harap pelajar masih ingat pembelajaran di tingkatan 2. Seterusnya, pemimpin menjadi sumber autoriti masyarakat. Autoriti ini bermaksud tidak ada campur tangan kuasa lain, kecuali semua keputusan dibuat oleh pemimpin masyarakat tersebut. Sumber autoriti dalam masyarakat Bidayuh ialah tua kampung. Tua-tua itu maksudnya ketua lah. Selain faktor keturunan, pemilihan pemimpin ada lebih kepada kebolehan peribadi. Pemimpin menjadi orang tengah bagi menyelesaikan pertelingkahan dalam kalangan penduduk dan memastikan keharmonian berkekalan.
Seterusnya, kita tengok masyarakat Sabah. Masyarakat ataupun suku kaum Sabah mengamalkan sistem kesukuan juga sama seperti di Sarawak. Pegangan adat mengawal kaum secara berkesan. Ini kerana kaum itu mengikut adat masing-masing yang telah diamalkan sejak turun-temurun. Ketiga, pemimpin masyarakat Bajau contohnya di pantai timur Sabah dikenali sebagai Matoa, berperanan sebagai pelindung adat dan menjaga kepentingan anak buah ataupun penduduk yang dinaungi oleh Matoa. Masyarakat Sabah mempunyai ketua dikenali sebagai orang tua ataupun ketua kampung. Orang tua menjadi pemimpin utama yang menyelesaikan pertikaian yang wujud di kalangan anak-anak buah ataupun di kalangan penduduk kampung. Sistem pemerintahan masyarakat Sabah terdiri daripada majlis kampung dan juga tukang-tukang adat. Tukang-tukang adat berperanan untuk memastikan setiap upacara adat dilakukan dengan betul bagi mengelakkan bencana. Kita tahu dalam masyarakat Kadazan dia ada Bobohizan. Manakala dalam masyarakat Murut dia ada Babalian. Ini adalah tukang-tukang adat yang diberi kepercayaan untuk mempengerusikan ataupun mengadakan upacara yang berkaitan dengan adat, terutama sekali aspek dinamisme melibatkan contohnya musim menuai. Seterusnya, majlis kampung membantu orang tua dalam pengurusan adat dan juga kehidupan seharian. Seterusnya, kita tengok sistem kedatuan di Sarawak. Sistem pemerintahan tradisi masyarakat Melayu di Sarawak berpusat di sekitar Sungai Sarawak. Merupakan kesinambungan daripada sistem kerajaan yang terdapat di Sarawak sebelum ini. Diamalkan oleh kerajaan-kerajaan awal yang telah wujud di Sarawak, contohnya Kerajaan Sawaku. Kerajaan Sawaku yang ditadbir oleh Datuk Merpati Jepang merupakan antara kerajaan awal yang terletak di sekitar Sungai Sarawak. Ingin cikgu membuat makluman bahawa ejaan Datu itu kalau dibaca mengikut orang-orang di Sarawak dan Sabah, dia ada K di belakang, iaitu Datuk. Seterusnya kita tengok keturunan Datuk Merpati Jepang menguasai pentadbiran di wilayah ini secara turun-temurun dengan menggunakan gelaran Datuk Patinggi, Datuk Bendahara ataupun Datuk Bandar dan juga Datuk Temenggung. Seterusnya, golongan pembesar ini menjadi wakil bagi pihak Kesultanan Brunei. Mereka berkuasa mentadbir Sarawak tanpa campur tangan daripada pemerintahan pusat yang terletak di Bandar Seri Begawan. Mereka bertanggungjawab menjalankan pentadbiran dan membangunkan Sarawak. Sistem ketua bebas di Sabah. Pertama, dijalankan di kawasan yang tidak dikuasai oleh Kesultanan Brunei maupun Kesultanan Sulu, terutama di pedalaman dan lembah Sungai Sabah. Sistem ini
bergantung kepada kemampuan individu untuk memerintah kawasan yang dikuasainya. Ini bermakna individu tersebut mesti mempunyai kepandaian, keterampilan serta kehebatan dalam memimpin agar dapat melindungi penduduk di kawasan yang dinaungi oleh beliau. Mereka ini kebanyakan ketua bebas mempunyai pertalian kekeluargaan dengan Kesultanan Brunei dan juga Kesultanan Sulu. Bagaimanapun mereka bebas sewaktu memerintah dan tidak terikat dengan Kesultanan Brunei maupun Sulu. Mereka memerintah dengan menggunakan undang-undang tersendiri dan tidak mengiktiraf kuasa-kuasa yang lain. Contohnya, kalau pelajar mengkaji sejarah Sabah ini, wujud seorang pemimpin yang keras menentang penjajahan SBUB ini iaitu Panglima Mat Saleh. Antara ketua bebas yang terkenal di Sabah ialah Sharif Osman yang berkuasa di daerah Kota Marudu, manakala seorang lagi adalah Datuk Karunding yang berkuasa di daerah Tunku. Mereka ini berkuasa dan bertanggungjawab menjalankan pentadbiran di kawasan masing-masing dengan kuasa serta autoriti yang mereka ada. Munculnya mereka ini daripada sikap berani dan keperwiraan seseorang tokoh yang mencabar kewibawaan sultan di kawasannya.